Bagi laporan laksana minggu ini, saya ingin memberi pencerahan kepada beberapa perkara berbangkit. Pertama, ada yang keliru mengenai bayaran bantuan prihatin nasional 2.0. Fasa kedua BPN 2.0 dengan nilai 2.38 bilion ringgit telah mula disalurkan bermula 21 Januari 2021. Saya ingin memohon agar penerima bersabar kerana ini adalah satu jumlah yang besar dan memerlukan sekurang-kurangnya seminggu untuk pengkreditan sepenuhnya kepada semua penerima. Saya juga ingin berkongsi bahawa dari 21 hingga 24 Januari, sebanyak 6.4 juta akaun telah dikreditkan dan daripada 25 hingga 29 Januari, 3.8 juta akaun sedang atau akan dikreditkan. Mulai 25 Januari, dalam 750,000 penerima yang tiada akaun bank sudah mula membuat tuntutan tunai di cawangan BSN di Semenanjung Malaysia bagi penerima B40 dan M40. Kerajaan berharap bantuan yang dipercepatkan ini sedikit sebanyak dapat membantu aliran tunai 11.06 juta penerima bujang dan isi rumah di saat PKP ini. Kedua, ada yang mengeluh bahawa program subsidi upah 3.0 yang ditambah baik melalui pakej bantuan permai tidak mencukupi. Saya ingin mengulangi bahawa langkah PSU 3.0 ini perlu dilihat bersama bantuan-bantuan lain dan tidak patut dilihat secara bersendirian. Izinkan saya memberi penjelasan. Peruntukan terkini bagi PSU pada tahun 2021 ialah 3 bilion ringgit dengan perluasan skop untuk semua syarikat terjejas PKP. PSU 3.0 akan menerima penambahan peruntukan 500 juta ringgit lagi, menjadikan jumlahnya 1.5 bilion ringgit di bawah permai. Ini adalah penambahan kepada 1.5 bilion ringgit yang diumumkan semasa belanjawan 2021. Ini juga bermakna bahawa program PSU yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi tahun 2020 dan 2021 secara keseluruhannya bernilai 20.7 bilion ringgit. Selain dari jumlah 3 bilion ringgit di bawah PSU 2021, kerajaan juga memperuntukkan 3.7 bilion ringgit melalui program penjanaan pekerjaan di bawah belanjawan 2021 yang baru dimulakan. Ini juga merangkumi program insentif pengambilan pekerja bagi majikan dan perniagaan. Saya juga ingin mengingatkan bahawa kadar sewa premis perniagaan MARA diturunkan 30%, manakala insentif cukai bagi mereka yang memberikan kemudahan yang sama dilanjutkan kepada semua penyewa perniagaan berbanding hanya penyewa PKS sebelum ini. Banyak lagi bantuan yang boleh dimanfaatkan oleh majikan dan perniagaan. Maklumat lanjut boleh didapati dari portal Belanjawan 2021 yang menyenaraikan semua manfaat Belanjawan 2021. Ketiga, bagi bayaran one-off kepada pemandu bas, teksi dan pemandu e-hailing, ada yang bertanya bagaimana bayaran ini akan disalurkan kepada mereka. Suka saya jelaskan bahawa bayaran akan dikelolakan oleh Kementerian Pengangkutan dan maklumat lanjut boleh didapati di pautan yang tertera di skrin anda sekarang. Keempat, bagi geran khas prihatin permai atau GKP permai, saya pasti ramai PKS mikro yang tertanya-tanya bagaimana manfaat ini boleh didapati. Berikutan pelaksanaan PKP di hampir seluruh negara kecuali Sarawak, GKP Permai akan menerima suntikan tambahan 150 juta ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan 800 juta ringgit. Bagi PKS Mikro yang telah pun menerima GKP sebelum ini, mereka tidak perlu mendaftar semula dan bantuan RM1,000 akan terus dikreditkan ke dalam akaun mereka. Soalan-soalan lazim mengenai GKP Permai ini boleh didapati di pautan LHDN seperti yang tertera di skrin anda sekarang. Untuk makluman semua, kerajaan telah menyalurkan sebanyak RM2.55 bilion
kepada PKS Mikro melalui program GKP dan GKP 2.0. Dengan GKP Permai, jumlah keseluruhan yang telah atau akan disalurkan kepada rakyat adalah berjumlah 3.35 bilion ringgit hanya untuk langkah GKP sahaja. Dari segi melindungi rakyat dan memperbaiki ekonomi negara kita, saya ingin mengulangi bahawa Belanjawan 2021 adalah pakej rangsangan ekonomi Malaysia bagi tahun 2021. Pakej bantuan permai pula adalah satu pakej tambahan untuk merapatkan jurang pelaksanaan di antara waktu bencana banjir dan pengisytiharan PKP dengan langkah-langkah Belanjawan 2021. Harapan kita, permai can bridge the gap dan melaraskan semula pemulihan ekonomi seperti yang dirancang kerajaan melalui Belanjawan 2021. Izinkan saya menyentuh beberapa perkara berbangkit mengenai pelaksanaan langkah-langkah Belanjawan 2021. Pertama, fasa pertama bantuan prihatin rakyat yang dipercepatkan daripada bulan Mei kepada hujung bulan Februari. Saya ingin mengulangi bahawa proses permohonan baru BPR sudah dibuka sehingga 15 Februari melalui pautan bpr.hasil.gov.my. Diharapkan bantuan ini dapat memanfaatkan lebih daripada 8 juta penerima B40 yang lulus di bawah BPN 2.0 dan bantuan sara hidup 2020 serta mereka yang lulus permohonan baru nanti. Kedua, terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan yang bekerjasama rapat dengan Yayasan Hasanah untuk mempercepatkan penyampaian 150,000 komputer riba oleh GLC dan GLIC mulai bulan Februari bagi memastikan anak-anak kita dari keluarga B40 dapat meneruskan pelajaran secara dalam talian walaupun dari rumah. Ini adalah salah satu cara kita memanfaatkan ekosistem kerajaan bagi membantu golongan yang memerlukan. Ini juga bukan kali pertama Yayasan Hasanah berganding bahu dengan Kementerian Pendidikan bagi menyumbang kepada perkembangan sektor pendidikan, terutamanya bagi pelajar-pelajar di luar bandar. Untuk pengetahuan umum, dari tahun 2015 hinggalah 2019, Yayasan Hasanah telah membelanjakan sebanyak 363 juta ringgit untuk tujuan ini. Bagi saya, pelaksanaan yang berhasil adalah lebih penting daripada angka-angka peruntukan yang saya nyatakan tadi. Ulasan pendek ini sudah menyentuh pelbagai inisiatif untuk rakyat dan perniagaan. Yang penting sekali, agensi dan kementerian akan terus memudah cara proses penyaluran bantuan supaya semua pihak yang memerlukan akan disokong untuk bertahan atau bangun semula. Ini juga sebab utama laporan laksana ini dihebahkan setiap minggu selain dari segi aspek ketelusan. Saya harap para penonton dapatlah pergi ke laman-laman sesawang yang kita tunjukkan seperti agensi-agensi terlibat untuk mengetahui lebih lanjut dan mendaftar untuk menerima bantuan.